Salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Wong Wei Wei dari SMK Mebau Miri ingin membentangkan kajian tindakan saya pada hari ini. Tajuk kajian tindakan saya ialah aplikasi Telegram Pro dalam meningkatkan tahap penlibatan pelajar tingkatan 5 begonia dalam aktiviti pendaksiran bilik darjah. Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan tahap penlibatan pelajar tingkatan 5 begonia dalam aktiviti PBD mereka berbentuk kuis melalui kaedah Telegram Pro. Seramai 32 orang pelajar dari kelas tersebut telah melibatkan diri dalam kajian ini. Tahap penlibatan pelajar dalam kuis hanya sebanyak 53% walaupun mereka selalu menunjukkan kehadiran yang penuh. Hal ini telah menjadi fokus kajian ini. Justeru, tinjauan awal masalah telah dibuat dan didapati segelintir pelajar mempunyai masalah ketidakstabilan internet dan mereka tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus mencuba. Jadi, kajian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan melaksanakan kuis melalui 4 platform yang berbeza, iaitu Quizizz, WordWall, Google Form dan Telegram Pro. Hasil analisis perbandingan tahap penlibatan pelajar dalam 4 platform tersebut telah menunjukkan kaedah Telegram Pro adalah lebih berkesan kerana tahap penlibatan pelajar telah berjaya ditingkatkan daripada 53% ke 91%. Melalui refleksi PDP yang lalu, saya mendapati bahawa cabaran PDPR yang besar yang saya alami di kelas 5 begonia ialah jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini telah menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti PDPR dengan sepenuhnya dan tidak dapat melengkapkan kuis yang diberikan. Tahap penlibatan dalam kuis hanya adalah 53% walaupun mereka sentiasa menghadiri kelas PDPR melalui Google Meet. Kuis tidak dapat dilengkapkan kerana paparan asyik tersekat dan pelajar yang mengalami masalah tersebut pun tidak ada motivasi yang tinggi untuk terus mencuba menghantar lagi kerana sudah mencuba berkali-kali tapi masih gagal. Jadi, dengan jurang perbezaan yang besar ini antara peratus kehadiran dengan tahap penlibatan pelajar yang sebanyak 45%, punca perbezaan itu pun sudah dikenal pasti, iaitu ketidakstabilan internet atau jaringan internet yang tidak kuat. Jadi, saya sebagai seorang pembimbing dan seorang pendidik ingin menggunakan satu kaedah pentaksiran yang lebih sesuai, yang lebih mudah diakses oleh pelajar melalui Telegram Pro. Objektif kajian ini yang secara umum adalah untuk meningkatkan tahap penlibatan pelajar kelas 5 begonia dalam aktiviti PBD berbentuk kuis melalui kaedah Telegram Pro. Untuk objektif yang khusus terdapat 4. Yang pertama, pelajar dapat mengakses kuis secara langsung iaitu live dalam talian atau secara tidak langsung melalui luar talian apabila mereka mempunyai jaringan internet yang lebih stabil. Tahap untuk yang kedua, tentang tahap penlibatan pelajar dapat ditingkatkan ke 90% dan ke atas. Yang ketiga, motivasi pelajar dapat ditingkatkan untuk terus mencuba. Dan yang keempat, pelajar dapat diberikan ruang dan peluang yang mencukupi untuk mencuba memberikan pendapat atau jawapan masing-masing. Semua ini dapat dicapai melalui Telegram Pro. Jadi, kumpulan sasaran adalah sekumpulan pelajar yang amat-amat cute ini. Jangan risau, gambar ini telah diambil sebelum pandemik berlaku. Jadi, kumpulan sasaran untuk kajian ini adalah seramai 32 orang pelajar dari kelas 5 begonia. Semua mereka belajar dari rumah dan mempunyai gadget yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti kuis yang diberikan semasa kajian tindakan ini dijalankan. Jadi untuk melaksanakan kajian ini dengan bagus,
tinjauan masalah telah dibuat melalui dua kaedah. Kaedah yang pertama, pemerhatian. Pemerhatian telah dijalankan sepanjang PDPR dan saya mendapati bahawa walaupun kuis dalam bentuk kuisis dan word pernah diberikan, ini dikira kuis yang lebih menyeronokkan. Namun, peratus penglibatan pelajar hanya antara 50 hingga 53%. Melalui kaedah yang kedua, temu bual dengan pelajar yang tidak menghantar kuis, mereka mengadu bahawa paparan kuis asyik tersekat dan mereka tidak dapat menghantar kuis tersebut ataupun tidak dapat melengkapkan kuis tersebut. Bila mereka dah mencuba berkali-kali, mereka pun sudah patah semangat untuk menjawab semula. Jadi, mereka pun tidak menghantar ataupun sudah lupa untuk mencuba lagi. Analisis tinjauan masalah ini terdapat 4 poin yang penting. Yang poin yang pertama, kekangan pelajar untuk mengikuti PDPR dengan sepenuhnya jika tiada jaringan internet yang stabil. Yang kedua, pelajar gagal menjawab soalan kuis terutamanya di kuisis dan word kerana kedua-dua itu memerlukan jaringan internet yang lebih laju dan memakan data internet yang lebih banyak. Yang ketiga, motivasi pelajar untuk terus mencuba menjawab kuis semakin merosot, especially kalau mereka perlu mencuba untuk berkali-kali tapi masih gagal. Yang keempat, terdapat pelajar yang lupa mencuba lagi walaupun berniat untuk buat demikian apabila jaringan internet menjadi lebih stabil. Jadi, tindakan yang dijalankan oleh saya dalam kajian tindakan ini ialah melaksanakan kuis melalui 4 platform ini. Yang pertama, Quizizz yang juga telah diberikan kepada pelajar sebagai assignment di Google Classroom. Yang kedua, melalui WordWall. Yang ketiga, melalui Google Form. Yang keempat, melalui Telegram Poll. Jadi, untuk pelaksanaan tindakan ini, saya menunjukkan satu timeline ini. Untuk minggu yang pertama, tinjauan masalah telah dibuat. Jadi untuk perancangan tindakan yang lebih bagus dan lebih sesuai. Untuk minggu yang kedua, tindakan mula dijalankan. Jadi untuk yang minggu kedua ini, saya telah melaksanakan pendaksiran melalui kuis dengan menggunakan 4 platform yang berbeza tersebut. Untuk kali pertama, untuk set data yang pertama. Dan untuk minggu yang ketiga, saya buat pendaksiran melalui kuis sekali lagi untuk kali yang kedua untuk set data yang kedua supaya saya boleh dapat satu purata data yang lebih bagus. Okey, untuk minggu yang keempat, saya membuat analisis dapatan dan juga mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Jadi, refleksi kajian saya telah dibuat melalui dapatan ini. Jadi, kalau kita tengok daripada jadual ini, boleh didapati bahawa melalui Quizizz, purata bilangan pelajar yang menjawab kuis adalah paling sedikit iaitu sebanyak 19 orang. Untuk WordWall dan Google Form mempunyai bilangan yang sama iaitu seramai 24 orang pelajar. Manakala untuk Telegram Poll, bilangan pelajar yang menjawab adalah paling banyak adalah sebanyak 29 orang. Jadi purata peratus pelajar yang menjawab kuis iaitu tahap penglibatan pelajar yang paling tinggi adalah melalui Telegram Poll iaitu sebanyak 91%. Dan kita tengok untuk yang peningkatan peratus itu dengan menggunakan 53% sebagai baseline, saya akan tunjukkan peningkatan ini dengan lebih jelas melalui carta yang seterusnya iaitu ini. Kalau kita tengok, boleh nampak dengan sangat jelas bahawa Telegram Poll telah menunjukkan peningkatan peratus yang paling tinggi, iaitu sebanyak 38%. Saya juga telah mendapatkan maklum balas pelajar melalui Google Form dan juga temu bual. Mereka diminta untuk memilih kuis yang lebih menyeronokkan. Jadi, yang tempat pertama jatuh kepada WordWall yang mempunyai 47% pelajar memilih WordWall sebagai kuis yang lebih menyeronokkan. Dan boleh nampak Google Form itu tidak ada pelajar yang memilihnya. 0%-nya kerana mereka rasa Google Form itu lebih membosankan walaupun dia lebih senang
diakses. Tempat kedua ialah quizzes dan diikuti oleh Telegram poll. Untuk yang seterusnya, kalau untuk quiz yang lebih memakan data, boleh nampak untuk Telegram poll dengan Google Form tidak berapa. Tidak ada pelajar yang memilih jawapan tersebut. Tetapi kebanyakan memilih quizzes sebagai quiz yang lebih memakan data. Adalah sebanyak 87.5%. Manakala untuk WordWall, 12.5%. Jika pelajar diberikan pilihan mana satu kuis yang mereka ingin cuba melalui platform yang mana satu, didapati untuk kelas ini mereka mempunyai pendapat yang berbeza. Ada yang lebih suka Telegram poll, ada yang lebih suka quizzes, ada yang lebih suka WordWall. Mereka tiga itu mempunyai peratus yang sama iaitu sebanyak 31%. Cuma yang Google Form ini cuma 7 orang yang memilihnya. Saya telah menebu bual dengan mereka dan mereka kata mereka memilih Google Form kerana Google Form sangat senang diakses dan tidak perlu risau tentang data semua itu. Jadi ada 7 orang memilih Google Form. Jadi soalan yang seterusnya adalah tentang kuis. Mana satu kuis yang lebih berguna atau berkesan yang mereka rasa ada membantu dalam proses pembelajaran mereka. Kebanyakan mereka memilih Telegram poll. Ada 56% memilih yang ini. Jadi, walaupun Telegram poll tidak begitu menyeronokkan berbanding dengan WordWall atau quizzes, tapi dia pun senang diakses. Dan dia pun tidak begitu membosankan kalau berbanding dengan Google Form. Jadi, Telegram poll itu telah dipilih sebagai kuis yang lebih berguna. Dan kenapa dipilih sebagai kuis yang lebih berkesan? Ada maklum balas daripada pelajar, mereka rasa sangat best, mereka rasa lebih senang untuk memilih jawapan, lebih sangat best. Kenapa rasa sangat best? Bila saya menebu bual, rupa-rupanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada pada Telegram poll tersebut. Okay? Kalau kita tengok soalan itu, keberkesanan Telegram poll dalam melaksanakan kuis itu secara langsung dan tidak langsung. Kerana guru dapat membuat poll ini secara langsung dengan budak, okey. Tapi kalau pelajar tidak dapat mengakses pada masa tersebut, dia pun boleh buat pada masa sendiri. Poll itu akan sedia ada di sana dan senang diakses. Jadi pelajar dapat pilih jawapan tanpa risau tentang had masa dan mereka boleh tekan view result untuk tengok jawapan yang betul selepas pilihan jawapan itu dibuat. Selain daripada itu, terdapat ikon mentor yang boleh diklik untuk mempamerkan komen atau penerangan guru seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Jadi, pelajar dapat mendapat tahu, mengenal pasti kenapa mereka pilih jawapan yang salah dan kenapa pilihan jawapan yang satu lagi itu adalah pilihan jawapan yang betul. Jadi, cadangan untuk kajian yang seterusnya, soalan dalam Telegram poll itu boleh merangkumi soalan dengan tahap penguasaan yang lebih tinggi, iaitu TP5 dan TP6. Selama ini, hanya soalan TP1 dan 4 telah dikeluarkan, TP1 sehingga 4 dikeluarkan, tetapi yang TP5 dan TP6 belum cuba lagi. Jika soalan TP5 dan TP6 dengan arahan dan juga diiringi dengan media yang lain, saya rasa TP5 dan TP6 ini boleh dibuat dan akan disambuti ramai kerana mudah diakses. Dan Telegram poll ini juga menjadi satu instrumen yang sangat ringkas dan berkesan untuk mengumpul pandangan. Contohnya, pandangan selepas pembendangan pelajar dibuat. Apakah feedback pelajar? Jadi, instrumen ini boleh digunakan. Dan saya harap kaedah Telegram poll ini boleh disebar luas ke kelas yang lain untuk semua subjek supaya boleh meningkatkan tahap pelibatan pelajar. Dengan harapan yang tinggi, semoga kajian tindakan ini boleh membawa manfaat kepada semua, dapat dikongsikan kepada semua supaya PDPR dapat menjadi lebih berkesan, lebih menyeronokkan dan juga lebih bermakna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.